Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 akan membincangkan tentang tajuk tugasan kami iaitu Tradisi Hidup Masyarakat dan Destinasi Budaya Negeri Sembilan. Tombakau kampung disiat-siat, digulung-gulung sampailah padat. Orang Nogori memang terbiat, biar mati anak, jangan mati adat. Negeri Sembilan juga dikenali sebagai Negeri Sembilan Darul Khusus ialah sebuah negeri di Malaysia yang terletak di pantai barat semenanjung Malaysia. Ia bersempadankan Selangor di sebelah utara, Pahang di sebelah timur, Johor di sebelah tenggara dan Melaka di sebelah selatan. Ibu negerinya ialah Seremban. Bandar diraja ialah Seri Menanti yang terletak di dalam daerah Kuala Pilah di tengah-tengah negeri. Masyarakat Negeri Sembilan merupakan perantau asal Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang telah tiba sejak abad ke-14. Kemudian, masyarakat yang bermukim pada 9 negeri seperti Johor, Jelebu, Kelang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jelai, Segamat dan Pasir Besar membentuk persekutuan yang disebut lembaga dan dinamakan Negeri Sembilan. Selanjutnya, sebagai penyatuan masyarakat, maka diangkatlah seorang raja yang pada awalnya mereka minta dari yang di-Pertuan Pagaruyung. Negeri Sembilan terkenal dengan adat pepatih dari segi perkahwinan, kesenian, makanan, pakaian dan lain-lain lagi. Sebelum kedatangan orang Minangkabau, daerah-daerah Negeri Sembilan telah pun mempunyai penduduk asli dari kumpulan Melayu Perto. Menurut cerita tempatan, penduduk awal Negeri Sembilan ialah orang asli atau juga disebut sebagai orang darat. Kegiatan seharian mereka ialah berburu, memungut hasil hutan dan bercucuk tanam khususnya padi bukit. Mereka duduk secara berkelompok kecil dan diketuai oleh seorang ketua bergelar batin dan mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Masyarakat di Negeri Sembilan mengamalkan tradisi adat pepatih. Adat ini menjadi amalan masyarakat di Negeri Sembilan yang digunakan sehingga masa kini. Adat pepatih telah dibawa ke semenanjung Tanah Melayu oleh masyarakat Minang dari Sumatera yang telah mengekalkan adat resam mereka apabila berhijrah pada kurun ke-14. Adat tradisi yang diturunkan secara lisan ini merangkumi secara menyeluruh pelbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pelantikan yang tuan dan undang, hukuman pelanggaran adat, peraturan nikah dan kahwin, pewarisan dan sebagainya. Adat pepatih merupakan adat warisan dari turun-temurun yang telah diamalkan oleh warga asal Negeri Sembilan. Pembahagian adat di Negeri Sembilan secara dasarnya bergantung kepada lokasi. Daerah yang jauh dari laut seperti daerah Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Tampin, Rembau dan Seremban adalah wilayah adat pepatih. Masyarakat Melayu yang tinggal di pesisiran pantai seperti Port Dickson adalah pengamal adat Temenggung yang sama seperti penduduk di negeri-negeri lain di Malaysia. Adat pepatih hanya diamalkan di Negeri Sembilan, Naning di Melaka dan penduduk berketurunan Minangkabau di Kampung Lukut di Kota Tinggi Johor. Masyarakat adat pepatih dibahagikan kepada beberapa kelompok kekeluargaan iaitu suku yang dipecahkan kepada kelompok perut, diikuti oleh kelompok ruang dan yang paling kecil adalah kelompok kekeluargaan rumpun. Setiap kelompok ini mempunyai pemimpinnya tersendiri iaitu Kodim ialah ketua kelompok kekeluargaan rumpun, besar iaitu ketua kelompok kekeluargaan ruang, buapa ialah ketua kelompok kekeluargaan perut dan lembaga iaitu ketua kelompok kekeluargaan suku. Negeri Sembilan dikenali sebagai negeri adat kerana adat pepatih merupakan satu sistem pentadbiran dan pemerintahan serta cara hidup berkeluarga, bermasyarakat dan dikawal oleh peraturan-peraturan dalam kehidupan seharian yang dibawa oleh masyarakat Minangkabau. Pemimpin dalam suku dipilih melalui pemufakatan di antara anggota-anggota suku. Pemimpin kekeluargaan dan setiap suku dalam masyarakat Negeri Sembilan akan diketuai oleh seorang ketua yang dipanggil lembaga. Lembaga dipilih oleh buapa dan perut yang terdapat dalam suku kaum tersebut.
manakala buah pat dipilih oleh anak buah. Ketua suku iaitu lembaga boleh dipecat jika didapati bersalah, memburukkan nama suku, cuai menjalankan tugas, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Peranan lembaga dalam suku adalah sebagai tempat aduan dan rujukan oleh suku-sukunya. Lembaga juga perlu hadir dalam majlis pembahagian harta pusaka. Walau bagaimanapun, adat pepatih yang dipraktikkan hari ini telah mengalami penyesuaian dengan amalan dan adat orang asli yang merupakan penduduk asal negeri yang mengamalkan adat tempatan. Adat pepatih di Negeri Sembilan mempunyai beberapa persamaan dengan adat pepatih yang diamalkan oleh bangsa Minangkabau di daerah Sumatera Barat, Indonesia yang mengandungi hukum-hukum yang meliputi hubungan masyarakat. Menurut hukum adat pepatih, harta pusaka mesti diwariskan kepada perempuan manakala lelaki akan menyandang jawatan. Adat pepatih memberi keistimewaan kepada perempuan yang dianggap sebagai ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Adat pepatih memberi kelebihan kepada perempuan dalam pemberian harta pusaka. Inilah satu-satunya isu dalam adat pepatih yang selalu disalahfahamkan. Sebenarnya, pemberian pusaka yang dimaksudkan dalam adat ini ialah pemberian tanah adat. Tanah adat ini adalah tanah yang turun-temurun daripada nenek moyang sesebuah keluarga. Sebabnya tanah adat ini diberikan kepada perempuan adalah untuk menjaga kehormatan dan maruah kaum wanita. Maksudnya, seseorang wanita yang tak kira betapa miskin pun dia tidak akan merempat atau menjual maruahnya untuk hidup. Jika dia pulang ke kampungnya, dia sudah ada tanah, kampung dan sawah untuk dikerjakan sebagai penyambung rezeki, manakala anak lelaki pula dianggap lebih teguh dan tahu untuk terus berusaha bagi meneruskan kehidupannya. Harta atau tanah yang diperolehi sebagai harta sepencarian perlu dilakukan pembahagiannya menurut hukum faraid. Ia tidak ada kena-mengena dengan harta adat yang hanya untuk perempuan sahaja. Mengikut adat pepatih, perkahwinan sesuku adalah dilarang. Perkahwinan dipandang sebagai hubungan antara dua suku atau dua perut, iaitu pernikahan antara dua orang dari suku yang berbeza. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa jika ada pernikahan dalam satu suku yang sama, keluarga tidak akan berkembang. Perkahwinan yang ideal dalam masyarakat adat ini adalah pasangan yang berbeza suku ataupun pasangan yang mewarisi suku lain. Lelaki yang sudah berkahwin akan meninggalkan kampung halamannya dan menetap di rumah ibu isterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Haris dan saya akan menceritakan serba sedikit tentang makanan dan pakaian tradisional yang terdapat di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kaya dengan makanan tradisional yang sedap dan menarik. Antara makanan tradisional yang terdapat di Negeri Sembilan adalah air janda pulang. Air janda pulang adalah minuman tradisional yang terkenal dalam masyarakat Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Bahan asas penyediaannya ialah air kelapa muda dan isinya yang dicampur dengan gula Melaka. Yang kedua ialah cendol sagu rumbia. Cendol sagu rumbia adalah minuman manisan daripada tepung sagu rumbia, tepung beras, gula merah, santan dan air yang secukupnya. Tepung sagu rumbia dicampurkan dengan tepung beras mengikut sukatan dan dibancuh dengan air, kemudian dimasak dan dikacau hingga likat. Selepas itu, ia dimasukkan ke dalam acuan cendol dan dilenyek hingga jatuh ke dalam bekas yang berisi air. Cendol pula dibasuh dan ditus, dihidang dengan dicampur kuah gula merah dan santan. Seterusnya ialah jangek. Jangek merujuk kepada masakan yang berasaskan kulit lembu, terutama di bahagian tengkok dan kaki. Cara menyediakannya ialah kulit lembu dibakar kemudian dikikis sehingga bersih. Selepas itu ia disalai hingga kering. Sebelum dimasak, rendang terlebih dahulu untuk melembutkan tekstur kulit berkenaan.
Bahan masakannya ialah lada api, kunyit hidup dan bawang merah yang dikisar halus serta serai yang dititik. Campurkan jangit dengan bahan kisar, santan, pekat dan serai yang dimasak dan masak sehingga kuahnya pekat, kemudian dihidangkan. Makanan tradisional yang seterusnya ialah kuih sopang. Kuih sopang diperbuat daripada pisang, tepung pulut, santan, gula melaka dan garam dengan inti kelapa parut. Kuih ini dinamakan sedemikian mengambil sempena Pekan Sepang di Negeri Sembilan yang disebut Sopang dalam logat tempatan negeri berkenaan. Dan yang terakhir ialah penganang. Penganang atau lebih dikenali sebagai dodol sering menjadi juadah utama pada musim perayaan. Makanan tradisi ini dihasilkan daripada campuran santan kelapa, tepung pulut, gula kabung dan gula merah. Tradisional yang terdapat di Negeri Sembilan adalah baju kurung Ibu Soko. Baju kurung Ibu Soko merupakan pakaian tradisional di Negeri Sembilan. Ibu Soko merujuk kepada wanita atau perempuan yang berilmu dan berpengalaman tentang peradaban serta kehidupan perjalanan adat, khususnya tentang salah silah kelompok kekeluargaannya. Baju kurung Ibu Soko ini mempunyai leher teluk, belanga, jahitan tulang belut dan mempunyai kain ikatan tindih kasih. Potongan baju ini pula berbentuk kembang payun, berpesak dan berkekek. Selain itu, busana Datuk Adat Istana dan Pegawai 99. Busana Datuk Adat Istana dan Pegawai 99 untuk majlis rasmi ialah baju Melayu cekak musang berbutang 5 melambangkan 5 prinsip rukun Islam. Baju Melayu cekak musang ini berkain polos berwarna hitam. Warna hitam merupakan warna rasmi yang melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pakaian ini dilengkapi dengan samping berbenang emas. Kain samping diikat labuh di bawah lutut, membawa maksud seseorang yang penuh tanggungjawab. Di bahagian pinggang diikatkan dengan sehelai bengkung berumbai dan terselip sebilah kerih pusaka. Ikatan bengkung melambangkan memagar diri dan penolak bala. Pakaian ini dikayakan dengan memakai dastar solok timbo atau dastar olang menyosong angin. Dastar ini semestinya melambaikan kasihnya mengarah ke kiri. Dastar ini melambangkan 9 kebesaran, menolak bala, membangkitkan tuah dan maruah. Busana tradisional yang terdapat di Negeri Sembilan yang terakhir adalah kebaya setengah tiang. Baju kebaya setengah tiang merupakan busana tradisional Negeri Sembilan. Pada suatu ketika dahulu, baju kebaya setengah tiang sering digunakan oleh kaum wanita sewaktu di rumah dan bertandang ke majlis kenduri kahwin. Kaum wanita juga menggayakan baju kebaya setengah tiang semasa mengerjakan sawah. Kebiasaannya, baju ini dipadankan dengan penggunaan kain batik, sarung, dan pada awal tahun 50-an, baju ini amat popular serta sering digayakan dalam majlis keramaian. Perbezaan yang ketara bagi penggunaan baju antara majlis rasmi dan tidak rasmi ialah pilihan bahan kain yang digunakan. Dalam aktiviti ke sawah atau ke bentang pula, biasanya menggunakan kain kapas berbunga. Manakala majlis kenduri kahwin pula menggunakan fabrik yang lebih mahal seperti broket, kain kasar, tenunan songket benang emas dan perak. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Hidayat bin Wan Kamar. Negeri Sembilan sangat kaya dengan amalan adat dan budaya. Ia juga merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang mengamalkan adat berpatih. Antara destinasi-destinasinya adalah Muzium Negeri Sembilan yang terletak di Kompleks Taman Seni Budaya di Jalan Sungai Ujong, Seremban.
Tak kenal maka tak cinta. Jika pengunjung berhajat untuk mengenali sejarah Negeri Sembilan yang lebih mendalam, Muzium Negeri Sembilan harus menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Ia terdapat pelbagai artifak sejarah berkenaan Negeri Sembilan di muzium itu. Destinasi berikutnya adalah Masjid Negeri Sembilan. Sekali pandang bangunan masjid ini tidak nampak seperti sebuah tempat solat bagi Muslim. Tetapi, ia kelihatan seperti sebuah stadium. Namun begitu, seni bina inilah yang menjadi Masjid Negeri Sembilan ini unik. Masjid Negeri Sembilan ini dibina pada tahun 1966. Binaan bangunan ini juga agak simbolik dengan angka 6, simbolik kepada Negeri Sembilan yang terdiri daripada 9 luak. Maka masjid ini mempunyai 9 buah tiang, 9 anjung tambahan dan 9 ruang. Masjid yang memiliki reka bentuk Minangkabau ini memiliki 3 tingkat dengan ruangan solatnya yang menawarkan pemandangan indah Taman Tasik Seremban. Destinasi berikutnya ialah Istana Sri Menanti. Istana Sri Menanti terletak di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ia merupakan istana yang menggunakan binaan lama yang masih utuh, lagi diperbuat daripada kayu yang menjadi kediaman rasmi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sekitar tahun 1900. Kini, memandangkan ia satu warisan sejarah, istana itu telah berubah peranannya menjadi muzium. Bangunan ini didirikan mengikut seni bina masyarakat Minangkabau. Istana lama Sri Menanti ialah istana yang unik, diperbuat daripada kayu tanpa sebarang paku. Ia dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908 kerana istana putih yang telah terbakar oleh askar-askar Inggeris semasa mengejar Yang Tuan Antah ketika berlakunya peperangan Bukit Putus. Masyarakat Negeri Sembilan serta adat dan tradisi adalah sangat unik. Namun, pada masa kini sangat membimbangkan kerana generasi masa kini kurang cakna dalam memelihara adat resam dari keturunan mereka. Seperti pantun yang berbunyi, kalau nak kaya, kenalah gigih, omeh disimpan karung dah sondat. Bila zaman dah makin canggih, makin ramai yang lupa adat. Budaya yang baik dan sesuai dengan cara hidup haruslah kita kekalkan bersama demi peninggalan kita pada golongan belia masa kini dan suatu hari nanti. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.